Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tolong masuk komen ada gambar tak? Alhamdulillah, nampaknya ada. Okey. So kita teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pagi ini Allah Ta'ala berikan kita sekali lagi peluang dan ruang untuk sama-sama kita bernafas, menghirup udara segar dan seterusnya, insya-Allah beribadat kepada Allah Ta'ala semata-mata sepanjang hari. Dan kita niatkan insya-Allah kita pagi ini dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dan insya-Allah saya pada pagi ini memulakan hari tuan-tuan dan puan-puan dan saya sendiri dan keluarga saya dengan satu tazkirah yang saya namakan tazkirah subuh pada pagi ini dengan nama Rabbaniyun versus Ramadhaniyun, ataupun Ramadhaniyun lawan bagi Rabbaniyun. Tuan-tuan dan puan, saya dah type tajuk tu, lepas tu pun dah taruh nama saya, tapi nampak macam tak keluar. Saya seorang tak berapa pandai sangat benda ni, tapi tak apalah, insya-Allah whatever lah, kita apa yang ada ni, insya-Allah. Jadi saya, kalau tak keluar nama situ, ialah Profesor Dr. Badri Abu Bakar daripada Uni KL, insya-Allah. Sebelum saya membincangkan tajuk itu, saya nak memperingatkan diri saya dan tuan-tuan semua pagi ini rahmatullahi alaih akan suatu petikan daripada Hasan Al-Basri yang berpesan kepada anak-anak muridnya dengan katanya, janganlah kita terpedaya dengan 3 perkara yang sentiasa orang akan terpedaya. Apa makna terpedaya? Maknanya memang tak sedarlah bahawa ianya berlaku. Pertama, dengan kesihatan, kerana mati tidak semestinya sakit. Kadang-kadang kita rasa sihat, kita rasa ceria, kita rasa bahagia, kita rasa tak ada sakit, tak ada senggang sini, apa semua begitu begini, maka kita pun terlalai. Oh, lambat lagi nak mati ni, lambat lagi nak padam ni. Dan sebenarnya apa yang berlaku, mati ni bukan kerana sakit, kerana ajal. Allah Ta'ala telah tentukan ajal kita. Tak sakit pun. Betapa ramai orang yang mati bukan kerana sakit. Jap-jap tu juga jatuh pengsan dah. Tengah solat ke, tengah semayang ke, tengah buat kerja ke, tengah ada pejabat ke. Banyak kan kita dengar cerita. Tengah menonggang lah, tengah nauzubillah, tengah minum arak lah. Kita tidak sedar. Jadi kita terleka, terlalai kerana kita itulah terpedaya dengan kesihatan kita. Jadi sepatutnya kita ready anytime, walaupun kita sihat sebenarnya, insya-Allah. Yang kedua, dengan kekayaan, kerana ia tidak menyelamatkan kamu dari azab Allah. Kaya, kadang-kadang kita tak apa, kita alhamdulillah, kita orang kaya, kita ada duit, kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada keluarga yang besar, kita ada sokongan, kita ada semua. Kita merasakan bahawa kita ni kaya,
tak berhajat kepada orang lain. Kaya maknanya tak berhajat kepada orang lain. Tak berhajat kepada pertolongan orang lain. Dari segi harta benda, dari segi semua tak berhajat. Maka sebenarnya semua itu tidak akan mengamankan kita dari azab Allah. Kecualilah dengan amal kita, kecuali dengan bakti kita, kecuali dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Dan ibadat-ibadat kita kumpulkan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, mudamu. Kerana peluang itu hanya datang sekali. Ini pun satu benda juga. Orang muda-muda. Kadang-kadang orang muda-muda ni, tak apalah. Buat yang wajib-wajib dah lah. Yang sunat-sunat ni kenialah nanti tua-tua nanti. Itu dah baik. Itu kira tu yang buat wajib-wajib. Setengah tu tak apalah. Nanti kita tahu agama tu, pendidikannya, dapat pendidikan baik daripada keluarga, dapat pendidikan baik daripada sekolah, dapat pendidikan baik daripada institusi yang baik, tapi lalai dengan mudanya. Tak apalah, kalau kita pergi masjid tu, kita surau tu, tengok orang tua-tua je buat ba'diyah lah, qabliyah lah. Orang muda-muda ni duk borak-borak belakang. Kenapa? Tak apalah, ini geng tua-tua dia dah nak mati dah. Buatlah sebaik-baiknya kita orang muda ni, buat yang wajib dah lah. Apa nak buat lebih-lebih? Wajib dah lah. Sembayang pun sembayang yang wajib. Zakat pun zakat yang wajib. Apa lagi? Solat, sunat-sunat pun tak payah. Yang wajib dah lah. Semua yang wajib-wajib. Kenapa? Kerana nak tunggu tua. Itu pun kira dah baik. Setengah tu langsung. Jadi terpedaya. Jadi peluang ni hanya sekali. Peluang hanya sekali. Kalau kita tak beramal masa tu, masa muda tak ada. Kalau dah tua, saya pun dah mula berumur, dia dah rasa. Nak bangun malam pun dah susah. Benar ni nak kena biasalah. Nak bangun malam susah, nak solat pun sakit pinggang, sakit lutut, sakit urat, sakit lutut. Sakit lutut tu common. Sakit lutut tu common kalau dah tua. Muda-muda ni lah nak beramal sikit, nak lebih sikit. Kalau dah tua nanti, banyak angan-angan, banyak apa yang nak buat. Nak buat tak boleh dah. Nak je rasa, nak je. Tapi dah tak boleh, dah tak larat. Jadi jangan kita terpedaya dengan kemudaan dan keremajaan kita. Sepatutnya kita meraih sebanyak mungkin yang kita dapat daripada kemudaan kita dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan, saya kata 20 minit sajalah dalam itu. Okey, baik. Mari kita tengok tajuk kita sekarang perkali ini, iaitulah Ramadaniyun lawan Rabbaniyun. Apa makna Ramadaniyun? Ramadaniyun ni abid pada bulan Ramadan je lah. Saya pinjam istilah ni daripada Profesor Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi. Maknanya orang yang kira tenang, kira pulun waktu Ramadan saja. Versus ataupun lawan Rabbaniyun, orang yang menyembah Allah sebenarnya. Bukan sembah Ramadan, tapi sembah Allah. Bukan cekal pada Ramadan saja, tapi cekal kerana Allah. Dan inilah yang kita akan sedikit sebanyak kupas pada pagi ini. Sebagaimana firman Allah, kunu rabbaniyin wa bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun wa bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi kunu rabbaniyin, jadilah kamu orang rabbani. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Al-Imran ayat 79. Dan tetapi jadilah kamu rabbaniyin, orang menyembah Allah, wa bima kuntum tuallimuna alkitab, dengan apa sebagaimana yang kamu tahu dari kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang kamu pelajari daripada kitab. Jadi kita kena jadi rabbani. Saya kemukakan sini ada 5 ciri orang-orang yang Ramadaniyun sebenar-benarnya, bukan Rabbaniyun. Bukan Rabbaniyun sebenar-benar. Jadi Rabbaniyun. Pertama apa? Orang Rabbaniyun ni. Orang yang Ramadaniyun, orang yang
menyembah Ramadan ini. Hanyalah jaga apa-apa yang ada ibadat ini dalam bulan Ramadan saja. Pertama, gembira dengan pemergian Ramadan. Mana suka, oh Alhamdulillah, habis. Aku dah buat yang terbaik Ramadan. Lepas Ramadan, dah tak ada apa dah. Maknanya ternanti-nanti Syawal. Kenapa nak terlepas daripada Ramadan ini? Ramadan ini memang pulun, tapi nak terlepas. Rasa terlepas. Rasa keluar penjara. Itu sifat-sifat pertama orang Ramadan ini. Kita lihatlah orang Ramadan ini. Belum apa-apa lagi dah cerita pasal raya. Dah apa-apa lagi cerita pasal nak baju cantik, nak buat apa, kuih nak buat apa, menyambut Syawal. Belum apa lagi, setengah tu belum Ramadan, belum masuk Ramadan lagi dah cerita pasal Syawal, dah ada lagu-lagu yang berkenaan dengan Syawal, berkenaan dengan hari raya, bergembira dengan hari raya. Filem-filem semua maknanya bukan nak menjaga Ramadan, tapi nak bersyawal tu. Jadi itu orang pertama, sifat orang pertama. Yang kedua, orang Ramadhaniun ini terputuslah segala amalan di bulan Ramadan. Maknanya putuslah apa yang dibuat pada Ramadan. Kalau dulu dia salat banyak, lepas pada Ramadan tak ada. Nak pulung Ramadan saja. Kalau dia banyak bersedekah pada bulan Ramadan, tak ada. Tak ada lepas pada bulan Ramadan. Tak ada dah sedekah tu. Kerana dia ingat Allah Ta'ala ni bagi pahala pada bulan Ramadan saja. Lepas pada tu mungkin dah sikit pahala. Kita Ramadan je. Terputuslah. Kalau dia berqiyamul lail sedikit sebanyak, kerana dia dah bangun makan, lepas tu dengar punya banyak tazkirah, jadi eloklah kita buat 2 rakaat, 3 rakaat, kita buat 2 rakaat sunat taubat, kita berbuat tahajud apa semua. Lepas tu lepas Ramadan tak ada dah. Kerana dah tak bersahur dah tak bangun dah, tak bangun makan dah, maka habislah amalan itu. Kalau dia telah banyak bertilawah, baca Quran, banyak sedikit sebanyak 1 juzuk satu hari, baca Quran pada bulan Ramadan. Lepas pada Ramadan, hore dah tak ada. Itulah disebutkan Ramadhaniyun. Sifat yang kedua. Cucu bangun tu. Yang ketiga, gagal membawa kesan Ramadan dalam dirinya. Gagal membawa kesan Ramadan dalam diri. Maknanya yang tadilah. Maknanya sepatutnya Ramadan ini menjadi bulan latihan bagi kita. Latihan bagi kita untuk kita menjadi orang yang lebih cekal, lebih rajin, lebih berhati-hati, menjaga waktu. Sebenarnya Ramadan ini sebenarnya melatih kita jaga waktu. Selain pada salat yang telah ditentukan waktu-waktunya, Ramadan ini juga sebenarnya menentukan, melatih kita untuk menjaga waktu. Apa contoh? Rasulullah SAW mengatakan kita kena berbuka awal. Seawal mungkin. Maknanya kita apa? Jaga waktu. Maknanya maghrib tu dah berbuka waktu, tidak boleh dilewat-lewatkan. Sunat, bahkan sunat menyegerakan. Maknanya apa tu? Jaga waktulah. Jaga waktulah. Kan? Segera tu maknanya kita segera. Tepat pada waktunya. Maknanya Bilal, kita dah di bibir dah. Allah, kita dah di bibir dah. Air dah di bibir dah. Buah tamar di bibir. Tepatnya, begitu tepat, begitu jaga. Tapi lepas pada Ramadan tidak ada paksaan. Balik-balik. Syawal. Makna apa Syawal? Syawal maknanya
naik. Syawal ni mana dia naik. Semua naik belaka. Timbangan pun naik, kolesterol pun naik. Tidak ada kesan. Tidak membawa sedikit pun kesan dalam dirinya dengan Ramadan tersebut. Jadi itu, jadi tidak menganggapnya sebagai bulan latihan. Bulan untuk meraihkan Ramadan saja. Okey. Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan, tidak ada pengajaran dari Ramadan. Ramadan yang selalu kita lalui, ini, orang Rabbani atau Ramadhaniyun, orang menyembah Ramadan ini, hanya beribadat pada bulan Ramadan ini, tidak ada pengajaran. Selepas bulan Ramadan tidak ada pengajaran. Bulan Ramadan maknanya bulan untuk kita merahmati fakir miskin. Tidak ada terdetik dalam jiwanya, oh beginilah orang kelaparan, beginilah orang, dan perasaan itu berlanjutan selepas Ramadan kita kata apa ni, maknanya akan modify, akan boleh merubah sikap dia, akan boleh merubah matlamat dia, akan boleh merubah suasana kehidupan dia, rutin harian dia. Kerana sebenarnya bulan Ramadan kan rutin kita berbeza. Kita makan berbeza, kita beribadat kita sedikit berbeza. Rutin kita sebenarnya rutin yang lain pada bulan Ramadan. Tapi balik pada Syawal, rutin-rutin itu semua tinggal belakang. Tidak maksud dari pengajaran kesedarannya tidak ada pada diri dia. Dan tuan-tuan dan perempuan yang terakhir, orang ni hanya bercita-cita, tunggu Ramadan pula lah baru bercita-cita nak buat baik, nak beramal. Maknanya kita ni tunggu Ramadan aja. Yalah, ada juga saya jumpa orang-orang yang nak bersedekah, nantilah bulan Ramadan. Mungkin, yalah, maknanya bagus juga, ada juga kebaikannya, ada juga logiknya, ada juga mungkin pemikiran yang baiknya. Nak bulan Ramadan nak sedekah ni bukan pahalanya besar. Tapi janganlah pula di luar bulan Ramadan langsung tidak melakukan kebaikan itu. Kalau nak bersedekah ke, kalau nak bersalat tahajud ke, kalau nak menderma ke, kalau nak tolong orang, nak tunggu Ramadan saja. Jadi ini seolah-olah kita ni menjadi hamba Ramadan. Hanya kita ingat pada Ramadan. Kita tidak ingat kepada selain Ramadan. Jadi ini sebenarnya satu sikap yang tidak baik. Dan saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan buat sekarang ni kan, kita disunatkan berpuasa. Disunatkan berpuasa. Puasa apa? Puasa 6. Puasa 6. Jadi ini kalau semayang, dia ada qabliyah, dia ada ba'diyah. Puasa pun begitu, ada qabliyah, puasa pada bulan Sya'ban. Dan dikhabarkan dalam banyak-banyak hadis tentang betapa banyaknya Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Sya'ban berbanding dengan bulan-bulan lain kecuali Ramadan lah, kerana Ramadan full. Tapi itu qabliyah. Ba'diyahnya pula puasa 6. Puasa 6, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Jadi 6 hari pada bulan Syawal inilah yang dan Rasulullah SAW telah bersabda, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari Syawal, maka seolah puasanya seperti puasa ka siyamid dahri, seolah puasa setahun, sepanjang tahun. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahawa ulama bersepakat mengatakan bahawa innama kana kasiyamud dahri, apa yang maksudkan dengan puasa selama tahun itu, kenapa? Li'annal hasanata
bi'ashri amthaliha. Kerana kalau kita buat satu kebaikan, 10 ganjarannya. Sekurang-kurangnya 10. Jadi, Ramadan bi'ashrati ashhur. Maknanya kalau kita puasa Ramadan 30 hari kali dengan 10, sebulan kali dengan 10 bulan. Wasittatu bi'ashrain bisyahrain, Wasittatu bisyahrain, dan 6 hari 2 bulan lah. 3 hari sebulan. Kerana 10 ganda 10 ya. Jadi 6 hari 2 bulan. Jadi bila kita puasa Ramadan dan puasa 6 Syawal, maka kita seolah-olah melengkapkan puasa setahun dari segi ganjarannya. Kita ni kena fikir-fikirlah. Beraya juga. PKPB juga. Tapi kita kena eloklah rancangan. Janganlah maknanya sampai anak cucu balik nak beraya dengan kita, nak makan-makan. Kau pergi buatlah sendiri dekat dapur tu, ada beras, ada semua. Kami puasa. Jadi kerana puasa ni boleh dilakukan pada bila-bila masa. Jangan luar pada Syawal lah. Ya? Boleh dibuat secara berturut-turut dan boleh juga berbuat secara selang-selang. Jadi kalau lapang tu buatlah. Janganlah orang nak beraya rumah kita datang rombongan, tapi tak tahulah dalam PKPB ni tak boleh. Tapi kalau dalam keadaan biasa orang berombongan datang nak beraya dengan kita, semua anak cucu datang dengan kita nak beraya, kita puasa. Tak boleh kami puasa. Jadi carilah hari-hari yang lapang, yang boleh kita, kalau beraya kita berayalah, insya-Allah. Kerana itu disunatkan juga untuk kita berpuasa dan bersilaturahim dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, 20 minit bercukup dah ya. Okey, setakat itulah saja. Apa yang baik itu dari Allah, dan ada sebarang kekeliruan itu datang dari saya sendirilah. Saya minta ampun dan maaf dari tuan-tuan dan puan-puan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.